Sambil-sambil menderma, sambil-sambil kita tengok soalan. Soalan pertama, apa hukum makan natang seperti ayam yang telah dicocok dengan vaksin untuk mencepatkan ayam itu besar? Ayam ni dia cocok. Orang lain lah cocok, jarang ayam cocok diri. Orang cocok ayam supaya derah gemuk dengan vaksin. Kita boleh makan tak ayam tu? Dengar molek. Ayam ini kalau dia makan akan najis. Ayam ke kambing ke dia makan benda kotor, makan najis lah. Maka ayam ini jadilah busuk dagingnya. Maka setengah ulama kata haram makan, setengah ulama kata makruh. Ada khilaf situ. Kalau tidak busuk maka harus kita makan, tak ada masalah. Macam ayam makan babi, kita boleh makan tak ayam tu? Ayam tu pelik seekor, tak akan berah makan babi. Tak. Jawabnya makruh kalau memang hanya itulah makanan dia, tapi tidak haram. Sebab daripada proses hak dia duduk dalam perut dia berubah menjadi daging dia, maka Allah tapih belaka dah. Sebagaimana kita jiru air kecing, air najis ke atas sayuran-sayuran, diserat oleh akar lalu subur, maka tidak dijadi najis batang-batang akar dan daun-daun tersebut. Kerana Allah letak penapih filter belaka yang tapih, jadi segar daun-daunnya, berzat dan sebagainya. Soalan seterusnya, apakah hukum menggunakan produk sabun sempu deodoran ada alkohol? Jawabnya, alkohol ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama iaitu tidak dimaaf. Maksudnya kalau kita pakai deodoran tu jenis wangi tubuh tangan, kayak gini nak semayang wajib kita kena basuh. Pendapat yang kedua adalah dimaaf kerana sedikit sangat akan persentage dia di dalam pewangian atau sabun itu sendiri. Faham? Ni dua pendapat. Siapa yang nak cermat, basuhlah. Soalan seterusnya, apa hukum bercakap ketika azan? Apa pendapat mengenai duli yang maha mulia? Bukankah yang maha mulia itu Allah saja? Bercakap ketika azan, kata pendapat yang muktamad makruh. Bila orang azan jangan bercakap. Sunat kita diam. Faham? Dan kalau kita cakap juga, dosa tak? Tak, makruh saja. Yang berdosa ni kita nak ganggu orang azan, barulah haram. Dan yang afdal iaitu diam ketika azan. Lepas tu kita panggil kepada makhluk yang maha mulia, yang maha hebat dan sebagainya. Tidak ada yang paling hebat, yang paling mulia melainkan Allah seorang juga. Maka batulah pada pihak yang berkenaan supaya menukar akan panggilan-panggilan yang menyamai panggilan kepada Allah Ta'ala. Faham? Kepada panggilan, bukan kata suruh panggil hina orang besar-besar, tidak. Dalam Islam ni dia ada kewajipan menghormati raja-raja dan orang besar, tetapi jangan kita tinggi sangat. Faham? Panggillah yang mulia. Yang mulia, yang perkasa, tak. Tapi jangan yang maha. Maha ni maknanya yang sehabis-habis. Maka tidak ada yang maha melainkan Allah. Dia maha ada, maha berkuasa, maha melihat, tak, maha menjadikan, maha penyayang dan sebagainya. Apakah makna tauhid uluhiyah? Tauhid itu artinya mengesakan Allah. Uluhiyah itu pada ketuhanan. Yakni kita buat segala amalan kita kerana Allah, jangan kerana lain. Semayang kerana Allah, bukan kerana malu ke ipar kita dan sebagainya. Kita puasa kerana Allah, bukan kerana bini kita belebel kita pun puasa. Antara Nabi Daud, Nabi Isa, siapa paling miskin? Kerana saya pernah dengar Nabi Daud digelar raja orang miskin. Nabi Isa
ada satu jubah, satu serban, tapi tiada selipar. Mohon pencerahan. Daripada kitab Qisasul Anbiya, iaitu kisah para nabi yang ditulis oleh beberapa orang ulama, di antaranya Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Nabi Daud ni dia orang kaya. Allah beri dia kekayaan suku dunia ni kepada dia. Dia nabi lagi raja. Ni Nabi Daud. Tetapi Nabi Isa dia nabi yang miskin, yang tidak raja. Maknanya Nabi Isa itu miskin. Nabi Daud nabi orang miskin, bukan dia itu miskin, tapi dia pembela orang miskin. Faham? Nabi Daud suara dia kalau dia bercakap, orang dengar habis terpesona. Faham? Kalau dia baca kitab Taurat, kitab Zabur, diberitakan bahawasanya binatang-binatang datang berkerumun. Sedapnya Nabi Daud punya suara. Macam learning kau penyanyi bersuara emas. Faham tak? Malaysia ada penyanyi bersuara emas. Boleh? Boleh? Saling. Kalau kita pergi di Indonesia, dia panggil pengamen. Pengamen ni pengemis, bawa dia bukan mengemis. Dia bawa gitar, kadang-kadang dia pakai ukulele, dia nyanyi. Orang puri duit. Suara dia kalau nak banding hak masuk tandingan hak Malaysia ni 10-0. Pandai hak itu lagi, hak tepi jalan. Berbakat orang Indonesia ni dengan hiburan. Kita masuk petah beradang lah. Dia dak duduk biar lokang itu gedang-gedang suara macam ke suara emas. Faham? Hebat. Maka Nabi Daud ni kalau dia baca kitab Zabur, binatang mari belaka. Sehingga diberitakan burung itu jatuh ke tanah kerana lupa nak kibah kepok dia. Sedap asyik suara Nabi Daud. Dan ada orang yang pengsang bila dengar. Suara kita ada orang pengsang. Ada, tapi kita jadi masih berangin bodoh gitu. Dalam syurga orang boleh dengar suara Nabi Daud membaca kitab Zabur. Nabi Musa baca kitab Taurat. Hebat suara. Hak kita dengar ni suara imam-imam sedap dah. Pergi mayang di Madinah, Masjid Nabawi, subuh, tak mau balik. Fatihah galik dah. Siapa baca panjang mana pun tak berasa lengah. Pasal sedapnya suara. Lagu pula sedap. Bang, galik orang. Gi mayang Mekah pula tengah panas loh. Matahari atas kepala. Tapi takbir saja. Allahu Akbar. Galik tu dah. Baru takbir. Baca kau tak dengar. Faham? Sedap dah. Dah kalau Nabi-Nabi suara. Soalan seterusnya. Sekarang seluruh dunia gempar filem hina Islam dan hina Nabi. Maka seluruh umat bangun. Adakah dengan cara bantah dan menunjuk perasaan sudah cukup dan memadai serta bakar bendera mereka? Benarkah itu tanda awal dunia kita di akhir zaman dan kiamat? Benarkah Nabi Isa akan turun dari langit untuk menentang orang kafir dan Kristian bila dunia di akhir zaman? Yang pertama tentang masalah membantah penghinaan Rasulullah dalam filem di Amerika. Jawabnya ya. Wajib kita bantah dengan cara yang dibenarkan oleh syarak, bukan berdiam diri. Tak salah bantah, menunjukkan protes. Faham tak? Tak ada salah. Yang salahnya kita merugikan diri kita sendiri dengan bantahan. Harta orang Islam yang kita pergi bakar. Nampak? Ini sudah tidak kena. Bantah, wajib bantah. Tanda kita sayang Rasulullah, supaya lain kali orang kafir tidak bermudah-mudah dengan orang Islam. Ini dibenarkan oleh ulama-ulama. Jangan diam saja. Bantah tetap bantah. Cuma dalam hati kita jangan bimbang. Rasulullah adalah kekasih Allah. Membuat filem 1000 tahun pun kisah Rasulullah, dia tetap mulia sampai ke bila-bila. Nama Nabi telah disebut sejak pada azan subuh, zuhur, asar,
maghrib, isyak, pusing balik sampai ke subuh. 5 kali dicendor saja. Betul tak? Dah tu kata tu, kalau di Terengganu, dah kalau di Moskow, kalau di Amerika, maknanya dilaungkan nama Nabi Muhammad dalam azan saja setiap saat dalam bulatan dunia bumi yang bulat ini. Faham tak lagi? Kerana dia Nabi Allah, Allah yang jaga. Mu nak buat filem ke, nak buat drama ke, nak buat kartun ke, tak ada masalah sikit. Cuma kita pihak umat wajib menunjukkan penentangan. Cuma nak menentang, jangan sampai kita hilang pedoman. Faham? Benarkah Nabi Isa akan turun di akhir zaman? Benar tak benar diriwayatkan dalam hadis sahih. Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman. Nampak tak? Nabi Isa lah yang akan yang membunuh Dajjal laknatullah. Rentetan hadis cukup dengan tertib peristiwa. Terbitnya Imam Mahdi yang akan memimpin keseluruhan dunia Islam mengalahkan Yahudi laknatullah. Bila hapus orang Yahudi semua telah dibunuh, maka keluar Dajjal bermata satu. Maka Imam Mahdi diwafatkan oleh Allah. Kerana Imam Mahdi bukan lawan Dajjal. Lawan Dajjal Nabi Isa alaihi salam. Faham? Cerita dalam hadis gitu, kita cerita gitulah. Nampak? Soalan seterusnya, sah atau tidak lembu korban masuk kebun orang, habis bunuh kebun orang? Sah, tetapi tidak molek. Faham? Biarlah maknanya yang tidak berbuat perkara-perkara yang mengaibkan lembu. Lembu tidak salah. Yang salah tuang lembu. Batu dalam kitab fiqh, dalam bab qadah, kalau lembu masuk makan tanaman orang, maka wajib kena bayar tanaman itu. Bukan lembu bayar, tuang lembu bayar. Lembu dosa tak? Lembu tak dosa. Kalau lembu tu maknanya pergi duduk netah jalan, orang pun tepuh punah habis kereta orang, maka tuang lembu kena ganti kereta banyak mana beki. Tu kaedah dia. Tapi kalau kereta pergi langgar tempat lembu duduk, tuang kereta kena ganti lembu. Dia tengok tepat kau. Lepas biar jalan, langgar kena di kereta orang, sedangkan jalan itu laluan lembu, laluan kereta. Laluan kereta tak? Maka tuang lembu kena ganti kereta. Tapi kalau kereta pergi langgar tempat laluan lembu atau tempat duduk lembu, tuang kereta kena ganti lembu. Nampak? Kereta tu babah, masuk atas rupuk, langgar kandang lembu. Lembu duduk dalam tu, tengah baca surah Abah 3-4 beranak, legong waktu patah kaki, hak ni nelah, kena ganti. Tengok. Macam orang mesin rupuk kau. Mesin rupuk tepi jalan. Kereta pun lalu ngecik batu mesin dia, bahan cermin. Tuang mesin rupuk kena ganti cermin. Tapi kalau dia mesin tepat bukan orang lalu, kereta tu pergi lalu juga, kena? Tak kena ganti. Siap belaka dah hukum hakam dia. Betul tak? Kacik Fatimah dan Tokat Ali daripada nama ganti Syiah. Jawabnya, tidak boleh kita nak kata Kacik Fatimah tu Syiah atau Tokat Ali tu maknanya apa benda ni Syiah. Syiah ni ajaran lain, bukan minum air Kacik Fatimah. Tapi kalau ada orang Syiah nak mengsebarkan, nak mempermulakan nama Fatimah dengan Ali, tu hak dia. Faham? Jadi asalnya memang siapa yang mempopularkan nama Ali ni sebenarnya bukan Syiah. Jangan bila orang tu suka sebut Sayyidina Ali, kita pergi kata Syiah. Tak. Sayyidina Ali ni wajib kita kena sayang kerana dia sahabat kita. Dia menantu Rasulullah. Faham? Dia Ahlul Bait, wajib kita kena kasih. Tetapi jangan kita benci sahabat yang lain. Beza kita dengan Syiah, Syiah benci sahabat yang lain, kasih kepada Ali sahaja. Nak kita kasih pada semua sahabat. Tak ada masalah Kacik Fatimah. Dia nak ambil nama popular. Orang Melayu ni nak ambil nama popular, dia nak nega je. Kopi Tok Guru. Nak laku sikit pada kopi anak murid. Faham tak? Dia ambil nama tu biar sedap. Kopi janda. Tengok kopi janda. Tu minum ada setepak itu kopi janda.
Gitu puan gambar janda duk pegang. Muka tu dicari orang dalam umur 30 angkat 40 gitu. Janda sungguh kan. Benda terjuang. Mana orang dengar pun sedap. Oh, kopi ni memang panas. Janda apa? Janda tu. Nah, tapi kalau dia kata kopi budak-budak, orang tak beli lah. Nah, mainan belaka. Boleh tak baca surah lain dari surah yang sepatutnya dalam solat duha? Boleh, tak ada masalah. Adakah berdosa suami tolak permintaan isteri untuk bermanja kerana suami tengah serabut kepala, tidak bekerja, cari dah tapi tak ada rezeki lagi? Masalah rumah tangga. Isteri nak bermanja, suami tak boh. Boleh ke tak? Tengok keadaan lah. Kalau sama-sama tak boleh, tak bagus. Kerana tujuan nikah litas kunu ilaihat tu maksudnya bersama-sama, berseronok, bermanja, bergurau. Faham tak? Tu berkahwin. Dah. Tak ada piti, tak ada masalah. Manja hal lain, tak ada piti hal lain. Tak ada kena-kena ni lah. Kerja tak boleh lagi, lepas tu tak boleh manja lah. Tak kena lah. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang pandai dengan isterinya atau bagus dengan isterinya. Faham? Isteri kita kan tu, dah lah kita ni kerja tak boleh lagi, serabut, lepas tu bini nak manja pula tak boleh, siang ke dia. Nak bini barang, main marah gitu, tak boleh lah siang ke dia, berasa hati dia. Bini kita kan tu. Nak, kalau bini orang baru kita buat gitu. Biar tak ada piti, tak ada rumah, tak ada kereta pun, kalau kita dalam keadaan kerja tak ada lagi, kita bergurau dengan isteri kita, seronok tak hati dia? Suka ke hati dia tak? Ni dia dah sudah hati sedih dah, kita tak boleh kerja lagi, dia nak manja kita, kita marah pula. Kau lah sedih. Faham? Suami yang bijak dalam keadaan ekonomi tertekan, dia masih lagi boleh bermanja, bergurau dengan isteri dia. Betul tak? Kalau anda langsung molek sekejap je orang lelaki ni. Patut manja lah, sampai bila-bila tua pun manja juga. Biar ada cucu dah pun. Faham? Gurau juga ngetuk. Main lorong kain. Dah apa laki dia kan? Toki balik surah, tok nusuk balik gobok. Toki melakah gerak terik kain. Faham tak? Tapi cucu tak ada lah, jangan ada cucu. Faham tak? Suka tak gitu? Suka lah. Ni dah piti tak ada dia, marah-marah musang pula. Faham? Tak ada piti. Bini kata beli kereta ada piti. Mu tak tahu ni. Pandai minta sama. Jangan jawab gitu. Lepas bila lagi nak beli rumah ni? Nak duduk rumah diri sewa tak apa dah. Bukan duduk rumah ayah mak. Laki kata, mu ni apa benda ni? Dunia sama. Jangan jawab gitu. Faham? Jawab dengan molek. Nampak? Memang jadi suka isteri kita. Walaupun isteri kita nak marah. Abang janji nak beli kereta, nikah 2 tahun nak beli kereta. Janji nikah 2 tahun beli anak seorang, nak duduk rumah suku dah mana? Ada ke apa ni wadah gitu? Jawab dengan molek sabar. Sabar dulu. InsyaAllah ada rezeki kita pakailah kereta. Abang beli sikit-sikit dulu. Abang beli steering dulu. Abang beli berit pula. Tak, dia pun suka dah. Jadi duduk molek-molek, kena faham. Bantu suami. Suami tu memang dah. Tengok isteri tu, suami tak ada kerja, bantulah. Bantunya bukan bantu cari kerja dan sebagainya. Bantu jangan mitok sangat benda-benda yang membebankan dia. Soalan seterusnya. Bila masuk masjid ada majlis ilmu dan khutbah jemaah, mana lebih afdal, solat tahiyat masjid atau terus duduk mendengar khutbah? Jawabnya afdal kalau ada ruang kita solat tahiyat masjid dulu. Adakah dosa bagi orang yang melihat dan tidak mendengar seorang itu solat nampak belakang, baju terselok ketika sujud? Jawabnya jika seorang saja yang melihat, fardu ain memberi teguran. Jikalau ramai yang melihat maka tidaklah fardu ain. Boleh terangkan segitiga bermuda yang berlaku di lautan Amerika? Pada pendapat yang mengatakan peristiwa itu dalam hadis, dan pendapat juga mengatakan tempat keluarnya Dajjal. Jawabnya jangan kita kata itulah tempat keluar Dajjal, tetapi itulah maknanya sebenar salah satu daripada kebesaran maknanya kerajaan Allah. Satu tempat kawasan
yang berlakunya banyak kehilangan kapal-kapal, yang ada pusaran air yang kuat di bawah graviti bumi, dan tidak ada di tempat lain. Dan selagi tidak ada bukti Dajjal duduk situ apa, tak usah susah bab Dajjal tu. Kita yakin Dajjal akan terbit bila terbit masanya, tapi tak usah duk balah di Bermuda ke, di mana ke. Kita kata fenomena alam. Fenomena siapa di belakang? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan segala-gala langit dan bumi. Semua antara langit dan bumi pun juga Allah yang menjadikannya. Adakah cabut undi itu wajib? Jawabnya, jikalau maknanya untuk memberi kebaikan ataupun memenang, ataupun maknanya memenangkan akan hak atau mengalahkan yang batil, maka dia telah menjadi wajib mengikut kaedah. Tetapi kalau tidak ada perkara yang demikian itu, maka tidak wajib sama sekali. Soalan seterusnya, adakah berdosa kita menyokong orang yang melakukan zalim, yang tidak melaksanakan hukum Islam? Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu menyebelahi orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu akan dibakar di dalam api neraka Allah. Soalan seterusnya, adakah berzakat dan bersedekah dapat bersihkan gaji? Dapat. Dia bekerja, kemudian dia pun keluar zakat dan bersedekah, bersih tak gaji dia? Jawabnya, tengok keadaan macam mana dia dapat gaji. Kalau gaji tu dia tipu orang, tak bersih lagu tu. Cuma di masa-masa lalu dia ada buat perkara yang tidak baik, maka zaman sekarang dia bertaubat dan banyak bersedekah. Mudah-mudahan sedekah itu adalah kebajikan yang akan menghapuskan segala kesalahan dia di masa lalu. Innal hasanat tuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya berbuat baik akan menghapuskan perbuatan jahat kita masa lalu. Tapi maknanya kalau kita tipu orang, dalam pekerjaan kita makan gaji, lepas tu kita tipu bos, kita tak pergi pun overtime, kita tulis saja overtime 100 jam, bolehlah kita free RM3,500. Lepas tu kita sedekah RM5, tujuan untuk Tuhan hapuskan dosa kita. Tak jadi gitu, faham? Masalah yang kita kata bagi banyak bersedekah hak makan gaji, itulah kadang-kadang orang makan gaji kerajaan, makannya masuk lewat sikit, balik kadang awal daripada biasa. Kadang-kadang maknanya duduk cakap banyak, duduk di meja tempat kerja. Kadang-kadang maknanya minum kopi patut 20 minit jadi sejam setengah. Jadi bila dapat gaji, bersedekahlah. Mudah-mudahan membersihkan pendapatan kita. Soalan seterusnya, seorang perempuan berusia lebih daripada 50 tahun telah mati suami. Bolehkah perempuan tersebut pergi ke tempat seperti majlis, baca Yasin, beli belah di pasar raya dalam waktu iddah? Jawabnya, 4 bulan 10 hari perempuan yang iddah wafat tidak boleh keluar rumah melainkan ke tempat yang perlu sahaja. Contoh, dia sakit gigi, nak pergi klinik cabut gigi, boleh. Dia sakit kaki, nak pergi tok modem, betul orang dia, boleh. Dia lapar perut, nak beli beras kedai rocik, lepas tu balik nak nanok, boleh. Dan yang tak boleh, benda yang tidak wajib, seperti pergi makan angin dalam masa 4 bulan 10 hari, haram. Atau pergi makan kenduri, walaupun kenduri itu mak saudara dia, tak boleh, haram hukumnya. Tapi hukum ni sudah longgar pada akhir zaman. 2 minggu tok lelaki mati, lihat ada dah duduk di shopping kompleks. 3 minggu baru tok lelaki mati, duk main di pasar malam dah, beli jagung ngapang balik. 4 minggu baru tok lelaki mati, bahan eyeshadow dah atas kening, duk ngorak dengan tok bila. Faham tak? Inilah akhir zaman berlaku. Sikit jadi longgar segala hukum. Soalan seterusnya, semayang sunat ba'diyah afdal duduk ataupun berdiri? Saya dengar duduk lebih baik. Jawabnya berdiri. Kalau duduk dapat pahala separuh, berdiri RM1, duduk 50 sen. Melainkan kita tak larat atau sakit, kita duduk tetap RM1. Apa hukum saya sebagai broker tanah? Tuang punya tanah suruh jual dengan harga RM100,000, kemudian saya jual dengan harga RM120. Modal atas angin, untung RM20,000. Apakah hukumnya? Hukumnya wajib RM20,000 itu serah kepada tuangnya semula. Kemudian tuang dia yang beri kita berapa yang tuang dia nak. Tuang dia kata, awak tolong jual tanah saya nak jual RM100,000. Dia pun cari orang jual RM120. Maka itu wakil yang salah. Faham? Tak boleh. Hukumnya haram buat gitu. Yang halalnya gini,
Awak jual lebih lah, hak lebih boleh ke awak. Ada tak situ kebenaran? Ada dah, maka lebih boleh kita. Faham? Dia jual, dia nak 100,000. Tapi kalau kata nak jual, pergi jual lebih lalu daripada harga yang dia nak jual, maka lebih 120, kena pulang balik hak 20 kepada tuang. Khabar ke tuang tanah, awak nak suruh jual 100,000 tak? Rezeki murah kita. Saya jual 120,000. Jadi saya dengar orang ngajar kata 20,000 tu kena pulang ke awak dulu, baru awak hadiah ke saya mula berapa-berapa awak nak hadiah pun. Faham? Maka tuang tanah kata alhamdulillah lah kalau gitu laku dah. 100,000 hak saya, 20,000 ni awak pulang balik ke saya hadiahkanlah ke awak RM20. Faham? Tak ada masalah. Terima lah RM20 padang dengan muka mu. Tahu tak? Pasal apa mu tidak pesah awak-awak? Dia jadi jual tanah banyak jenis upah. Awak jual lah tanah saya berapa hak laku, saya upah RM2,000 lagi. Mana kalau laku 140, upah RM2,000. Laku 100,000, upah RM2,000 juga. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya nak 100,000 saja. Awak jual lebih, boleh ke awak? Faham? Soalan seterusnya. Tolong selesaikan kemuskilan saya ni. Guana kalau iman menyebut Allahu Akbar masa nak pindah rukun, boleh tak ikut tu iman gini? Bukan saya je dengar, kawan lain gitu juga. Allahu Akbar. Akbar guana pula. Untuk pindah rukun, takbir intiqalah, sah semayang. Yang tak sahnya takbiratul ihram. Mesti alif lang lang he alif ka bera. Allahu Akbar. Tapi hak pindah nak turun rukuk, Allahu Akbar. Jawabnya salah sebut gitu, tetapi tak payah mufarakah. Soalan seterusnya. Dalam baca Fatihah, imam baca ra'iri maghbu. Guana betul tak tu? Ra'iri maghbu. Tu imam mana mu dengar ni? Ra'iri maghbu ni. Kamu mayang dalam jara. Jawabnya kalau kita dengar kadang-kadang kita salah dengar, biarlah 5 orang mendengar. Disyaratkan mutawatir dalam mazhab Syafi'i 5 orang mendengar. Gitu belaka. Maka betul lah salah. Faham? Dan nak tegur imam, jangan kita tegur depan khalayak ramai. Imam baca benda gini, berat mu baca tu imam. Panggil dia duduk kat orang tak dengar. Tak? Jaga. Nak? Jangan buat malu dia. Kerana berasa malu ke menantu lelaki, mak tua terpaksa pergi program ke kuliah ustaz. Mak tua orang kuat belah nung. Terpaksa menyamar. Dah biarlah. Dengar, nak pergi dengar ni dengar belaka. Tak kira orang belah mana-mana pun, kita nak dengar bab agama. Bila dengar ni lah, barulah kita tahu membezakan yang hak dan yang batil. Kita pergi di Kuala Kangsar baru ni. Belik lah pasal Kuala Kangsar ni bukan bandar besar, tetapi yang hadir 20,000 orang. Yang jenis rambut panjang ni, rambut panjang. Rambut ni turun kot mata, nampak sikit mata, hidung ni tubik. Kalau tali pinggang besar tu, cek kek pada kepala lori tali pinggang. Bang, mulai-mulai ada 2 jam tak gerak duduk gitu. Mulai-mulai ada dah, kalau kita pergi tegur lah, mana rambut panjang mari sini kok. Tak, biarlah, biar dengar belaka. Budak-budak mula-mula kita upah tu, suruh pergi surau, suruh pergi sejid. Pasal tak? Untuk dia membiasakan diri. Mana tahu sekali dia dengar, tak? Dia pun tertarik untuk belajar agama. Dan banyak dah kita dapat surat-surat dalam email dan sebagainya, orang yang hebat-hebat kejahatan dia, tak? Telah pun sekarang menjadi ahli dengar agama. Siang dan malam, siap beli buku dan sebagainya. Jadi kalau kita marah tak kena sangatlah, biarlah. Biarlah. Memang tak bagus kalau kita nyamar pergi dengar dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan ada keberkatannya. Soalan seterusnya. Ada pendapat mengatakan digalakkan membaca doa rekah ketika sujud terakhir setiap solat. Apakah bacaan dan doa tersebut bolehkah dibaca ketika duduk antara 2 sujud? Jawabnya, 2 tempat yang digalakkan kita baca doa dalam semayang, dalam sujud yang terakhir dan sebelum daripada salam. Bacalah sebarang doa.
Di antaranya Allahumma a'inni, Allah maghfir li dzunubi jami'a. Kita sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allah maghfir li dzunubi, ya Allah ampunkan segala dosaku jami'a, sekalian sekali. Kita pun akak. Faham? Kita nak tahiyat akhir, lepas tu fil alami innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri, dan seumpama ni. Faham? Dua tepat untuk berdoa. Soalan seterusnya, bolehkah solat hormat waktu atas sebab mengelak terlepas penerbangan, kena beli tiket baru dan sebagainya? Keluar rumah jam 3 petang, merancang untuk solat di airport pada jam 4.30 petang. Sebelum naik pesawat pada jam 5 suku petang, tanpa disangka keadaan jalan sesak dan hanya tiba di airport pada 4.45. Cukup masa untuk board plane. Kalau pergi Suria dulu, mungkin terlepas penerbangan, tak sempat tiba destinasi sebelum tamat waktu asal tersebut. Penerbangan 3 jam contohnya. Jawabnya, kalau kita belum lagi semayang Zuhur, kita boleh semayang Zuhur dalam kenderaan. Kenderaan kita jam, kita turun nak semayang, takkan boleh. Kata keadaan jam, nak semayang, wuduk tak ada, maka kita semayang hormat waktu. Kalau ada wuduk, tak boleh turun dari kereta. Kalau tak semayang, masuk asar, habis lah. Wuduk ada, tak payah qada dah. Semayang pegang steering, wajib ngadap kiblat masa takbiratul ihram. Faham lagi? Katakan nak pergi Kuantan, jam gini, kalau kita turun tepi nak semayang, tak ada tempat untuk semayang, maka dimaaf semayang dalam kenderaan. Yang tak sah semayang fardu, kita boleh berhenti, RNA ada, sejik ada, tak ada jam apa-apa, kita pergi semayang dalam kenderaan, tidak sah. Faham? Tapi kalau jam gitu, boleh turun tak? Boleh turun. Boleh berhenti? Boleh berhenti. Maka semayang dalam kenderaan. Ada wuduk tak? Ada. Bukan hormat waktu, itu semayang betul. Faham? Rokok, tunduk sikit. Jangan tunduk banyak, masuklah balik. Faham? Dah hormat waktu ni, tak ada wudu. Zuhur tak mayang lagi. Dah jam ini memang masuk asar, maka semayang dulu zuhur, tak ada wudu. Tu hormat waktu. Faham? Soalan seterusnya, kita ada 5 nakping, kita pergi habis lalu Dua keping saja lagi. Baik. 3. Mana ada lagi? Apakah hukum jika harta yang telah diwakafkan untuk masjid dipulangkan semula kepada tuan asal dengan alasan kerana tuan harta wakaf tersebut tidak mendapat persetujuan terlebih dulu daripada pengurusi masjid, dan harta yang telah diwakafkan itu telah memberi banyak manfaat dan tidak mendatangkan sebarang mudarat langsung pada orang ramai? Bukan tidak mahu bertanya, tapi sukar untuk berjumpa dengan pengurusi masjid tersebut kerana beliau jarang datang. Soalan ini mungkin kedengaran pelik, tapi ini sedang berlaku. Minta penjelasan Ustaz kerana soalan ini telah menyebabkan orang ramai sudah tidak lagi mewakafkan harta mereka kepada masjid. Baik. Ada satu surah, ada satu masjid, maka kita wakafkan tanah itu kepada masjid tersebut. Tiba-tiba pihak masjid tidak mahu menerima. Bila masjid tidak menerima, tanah itu tetap menjadi wakaf. Cuma pihak masjid tidak mahu menggunakan tanah wakaf itu untuk masjid tersebut, maka tanah wakaf itu boleh digunakan untuk perkara kebajikan yang lain oleh tuang punya tanah wakaf. Faham lagi? Soalan seterusnya, bapak saya masuk skim banner rumah mampu milik yang ditawarkan oleh syarikat. Syaratnya rumah banner atas tanah milik sendiri. Bayar hanya bermula setelah rumah siap. Selepas berapa bulan banner pembinaan bermula, syarikat mengalami masalah dalaman, mungkin kewangan, dan pembinaan terhenti setelah 60%. Selepas itu tidak ada apa-apa lagi. Untuk elak rugi tuang tanah, bapak saya sambung pembinaan rumah tersebut hingga siap dengan dana sendiri. Kemasan lantai, siling, piping, elektrika. Apakah hukum tata rumah tersebut? Memandangkan 60% duit syarikat, perlu bayar syarikat itu 60% sahaja atau macam mana? Ada sekarang berurusan dengan company, ibarat sudah tidak wujud lagi. Agak keliru settle pemilikan rumah tersebut. Mohon pencerahan. Jawabnya,
apabila pemaju sudah menghilangkan diri, maka bayaran patut diberi kepada siapa sudah tidak diketahui lagi. Maka hukumnya rumah itu milik tuan punya tanah itu dahulu. Bila masa wujud syarikat itu menuntut akan wangnya, baru malalah datang kewajipan untuk membayarnya semula. Atas apa rumah tu atas nama ayah, maka jadi milik ayah dulu pada masa itu. Faham tak? Kerana syarikat untuk kita bayar 60% itu sudah tidak ada. Faham tak? Soalan yang terakhir yang bertulis. Kemudian kita beri 3 orang. Malam ini istimewa. Untuk bertanya dengan lisan. Boleh? Faham? Faham? Boleh 3 orang. Nak? Bertanya dengan lisan. Baik. Soalan ketah terakhir malam ni. Lepas talak suami saya kenduri saya. Meniduri. Ingat kenduri. Adakah dikira rajak? 3 bulan lagi saya dapat surat cerai. Adakah hukum Allah sah penceraian saya? Baik. Lepas bercerai, suami jima isteri. Lepas pada tu 3 bulan dapat surat cerai. Faham? Jawabnya, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, cerai rajak hendaklah dengan lapas. Adapun dalam mazhab lain, jika suami yang menceraikan isteri belum lagi habis iddah, suami itu pergi jima isteri, maka jadi suami isteri semula. Kerana jima dalam mazhab lain dikira rajak. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Mesti dengan berlapah. Lapah rajaknya lagu mana? Aku rajak kamu menjadi isteriku. Ingat tu lain kali kalau berlaku perceraian. Faham? 2 kali cerai, 2 kali rajak. Cerai yang ketiga tak boleh rajak. Syarat sah rajak mesti dalam iddah. Habis iddah tak boleh rajak. Kalau nak, kena makan kenduri semula. Kena nikah semula. Kena ada saksi semula, wali semula. Faham? Banyak sangat perceraian sekarang. Tapi kita jangan marah ke orang. Kita hanya cerita untuk menceritakan keadaan masyarakat. Nah, orang sekarang dia kata kalau kita nikah tanpa restu tak panjang jodoh. Salah gitu. Jodoh panjang pendek ni hak Allah Ta'ala. Faham? Ada yang kahwin maknanya mak marah, ayah marah, sampai kelening kekal. Ada yang kahwin mak suka, ayah suka, tak dan 2 bulan cerai. Betul tak? Dan daripada perceraian yang berlaku di Malaysia, 80% lebih perceraian berlaku adalah dengan restu ibu bapa. Nampak? Dan 18 atau 17% perceraian adalah perkahwinan tanpa restu. Nampak tak? Bermakna 80% lebih bercerai masa kahwin itu nikah sanding dengan mak joget lambok. Faham tak? Seronok je. Lepas tu kata tak boleh kita nak kata. Ingat, bila orang cerai jangan kita kata uduh dia. Nak kata tak ada jodoh. Itu cara yang Nabi ajar kita. Jangan kita buruk suami dia atau buruk isteri. Orang kata lijah cerai dah, kamu tahu dah. Lijah mana lijah tu? Anak tu bila? Tak ada jodoh, nak buat mana? Molek. Orang bijak tu. Kalau orang jahat, aku kata dah, laki dia memang jahat. Aku tengok muka gerang dah laki dia. Tu jenis puaka tanah. Jenis orang Melayu ni memang jahat gitu. Betul tak? Kalau orang cerai dia nguduh. Kalau tak nguduh belah puang, nguduh belah lelaki. Orang nikah dia kata uduh. Mu tengok tak kemarin? Bini mamak. Tengok apa? Dan mu tengok apa ni? Aku tengok berat nandang. Buat apa? Hitang. Pula dah lah kalau dengar ke tuang dia. Nak? Mulut jahat. Tak ada kata masa hitam manis itu orang kulit hitam tapi nampak comel. Tak ada. Dia cari juga. Nak suruh nak, dia lah molek. Orang lain tak molek belaka.
Jenis Melayu bodoh. Dengar orang cerai, tak ada jodoh. Dengar orang kahwin pula, alhamdulillah, tengok tu dia tua dah kat 60 dah kahwin orang lelaki muda. Siapa tahu rezeki dia. Nak. Ni dah kalau lelaki tu muda, puan tua, main bomo. Dah. Jahat Melayu ni, tak pakai rawa. Ingat kalau berlaku perceraian, tak, jangan biar berlalu edah. Baik semula. Sebab tu nak baik semula, duduk serumah, jangan berpisah. Cerai dah pagi tadi bergomong hanya. Lalah laki kata aku cerai mau satu tolak. Nak pergi berebut jemput pisang. Maka bila barang baru cerai guana. Tegur siapa tak? Tak. Bini masuk dalam bilik atas, degar rembah pintu, gegar pintu. Nak biar. Memang nak marah sekejap. Malah karang dia lembut. Jangan bagi dia keluar rumah. Nak. Dia tubik pada bilik jelong itu ke laki. Buat air tak payah. Dia tengah panas. Laki buat air sendiri. Bubur kopi, air panas, Ajinomoto. Faham tak? Pagi esok nak mandi, dia duduk dalam dah, kita duduk luar. Belegar dia sepak beledi, nak marah. Nak. Hari ketiga dia lembut. Tu cara dia. Nak rojak, kata sendiri. Bak ramai orang tak erti nak rojak. Rojak ni walaupun dia tak suka, sah. Walaupun mak tak setuju, sah. Walaupun pak dia kata aku tak reda, sah. Kerana rojak dan tolak milik suami. Lagu mana nak rojak isteri? Aku rojak kamu semula, jadi isteri semula. Atau kamu sekarang menjadi isteriku kembali, sah juga. Jadi dalam kes gini, dalam perceraian, dalam edah, nyegi jimak, maka tidak menjadi rojak. Maka surat cerai datang 3 bulan selepas daripada itu. Maka dikira bercerailah pada hukum syarak. Dan suami berdosa kerana menjimak isterinya di dalam iddah. Faham? Kerana bila bercerai, wajib duduk serumah. Yang haram istimta'. Hak lain halal. Apa istimta'? Menyentuh, berseronok dengan anggota badan. Faham tak? Selama belum merojak. Tengok, boleh. Setuh, tak boleh. Gang tangan, gosok, tiung, peluk ke bandar, tak boleh belakang. Tapi duduk serumah. Apa hikmahnya? Mudah baik. Kalau balik terus rumah mak, balik awal. Faham? Mari tuk, mari mak dara, hak jahat-jahat. Asal baik lah, duduk sini. Kalau laki mu hari, aku tang ke golok. Memang tak baik dah. Aurat masa dalam edah adalah suami isteri. Faham? Suami tidur, isteri pergi tubik bilik air, tak pakai kaisah yang tubik bodoh gitu je, tak berdosa suami. Tujuan apa? Supaya suami tengok, dia mari gerang. Bila gerang, hak marah, jadi nak baik semula. Faham lagi? Tu tujuan sudah duduk serumah. Tak? Memang hari pertama bercerai nak marah, hari kedua nak marah, hari tiga nampak lain dah. Bini duduk tunggu mayang asal, laki masuk dalam bilik. Jadi lain macam dah. Dalam duduk semayang tu. Malang 3 nak sampai ke hari ke-4 subuh tu. Main berebut nak masuk bilik air. Bini masuk dulu, laki masuk ke diam, bini tubik, kain tuala bini sakuk di paku bilik air. Tubik bini saja, tuala tak tubik. Laki pun kata, aku rojak kamu. Pak Imam, mana? Soalan yang pertama, soalan lisan. Bangun. Baik. Soalan pertama lisan. Seorang suami dia cerai isteri dia 1 talak. Tapi dia cerita ke 3 orang. Aku cerai ada isteri aku 1 talak. Dia cerita ke mamak pula, aku cerai ada bini aku 1 talak. Cerita pula ke lain, aku cerai ada 1 talak.
Jadi soalannya jatuh satu ke tiga? Pasal tiga orang, tiga kali khabar, betul? Itu masalah. Soalan sokmor tu. Jawabnya kena tengok dulu apa tujuan dia kata tiga kali gitu. Tujuan nak cerita saja bahawa dia tolak satu tolak, maka jatuh satu saja. Kerana tujuan dia cerita ke orang bukan nak tambah bilangan tolak, nak khabar dia telah tolak. Faham? Maka tetap jatuh satu. Yang jadi tiga, dia khabar ke mamak, dia terang dah bini dia satu tolak. Lepas tu dia khabar ke Saleh pula, cerai hak baru pula niat dalam hati, baru jadi dua. Faham? Sama macam kita ngajar gini. Kalau kita cerita bab ngajar, tak jatuh talak. Ustaz-ustaz, tok guru ngajar bab talak. Contoh, aku cerai isteriku dengan satu talak. Dah jatuh tak talak ustaz, isteri ustaz? Jatuh tak? Tak, kalau jatuh nyanyi ke ustaz. Habis duduk seorang lelaki ustaz apa? Lepas abang cerai duduk seorang ni. Tidak jatuh. Dalam makam taklim, makam mengajar, tak jatuh. Sama macam masalah mengajar semayang. Yang haram semayang dalam lakonan, dalam filem, ialah ada action dan kad pura-pura semayang. Situ haram. Tapi kalau semayang pada awal ambil gambar dengan kamera, tidak haram. Sebab tu siapa yang jadi pelakon filem, nak jadi pelakon drama, kalau ada adegan semayang, jangan buat sekarang. Tak boleh. Faham? Tapi yang bolehnya dia semayang sungguh, semayang sunat, contohnya kamera pun ambil gambar. Situ harus pada syarak. Yang tak bolehnya Allahu Akbar ka. Beres menyai. Situ haram. Faham tak? Jadi kalau semayang sungguh boleh ka tak? Tak boleh. Tu kena ngaji. Nak jadi pelakon drama kena ngaji. Nak jadi penerbit filem kena ngaji. Tidak penerbit bodoh. Marah orang tak mau. Tapi kalau kita ajar anak kita tengok anak kita rokok tak betul, anak kita sujud tak betul. Lepas mayang kita tegur, adik lain kali buat gini, kita pun tunjuk sujud saja. Tidak haram. Makam taklim mengajar, dia kata. Faham? Yang jadi banyak kali ni dia ulang, niat tambah talak, baru jadi dua atau tiga. Sebut banyak kali pun kadang-kadang tidak jatuh juga, walaupun berlerek-lerek. Umpama dia palah dengan bini dia begini-begini, dia kata aku tahu aku cerai kamu. Bini pun lawan lagi, lawan. Bini laki panas saya, mudah hati pasal aku cerai kamu, aku cerai. Berapa situ? 8. Dah jatuh berapa? Jatuh satu saja. Hak lain lebih pada satu tu tauhid, nak mengkuatkan penceritaan sahaja. Faham tak? Macam kau tunggu bah, nak pergi cukai. Lama congok tunggu bah. Dengan anak 5-6 orang, sejam lebih. Dodok bah sapa tu dekat dah baru perasan. Faham lagi? Ayuh dia 9 kali. Padahal sebuah je tak? 9 kali bah. 9. Bah sebuah aja. Suti dia. Faham lagi? Faham tak apa? Soalan kedua lisan. Baik. Soalannya masalah musafir hari Jumaat. Dengar molek. Musafir hari Jumaat dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama yang sependapat, dia ada kait dengan keluar lepas subuh atau belum subuh. Baik. Yang pertama, keluar sebelum subuh, tak ada masalah lah. Keluar lepas subuh ni yang ada masalah. Siapa yang keluar lepas subuh, contoh nak pergi Kuala Lumpur, duduk di Cendar ni, lepas mayang subuh baru tolak pergi Kuala Lumpur, maka tengok, kalau jalan yang dilalui itu ada masjid, wajib mayang Jumaat. Tapi kalau jalan yang dilalui itu tidak ada masjid, tetap tidak wajib Jumaat, walaupun dia keluar lepas subuh. Faham tak? Ada pun
dengan kenderaan yang memang tak boleh solat Jumaat, maka tidak ada qaid lepas subuh ataupun sebelum subuh. Contoh nak naik flight. Naik flight pagi 11 pagi Jumaat pun tak ada masalah, tak wajib Jumaat. Pukul 8 pun tak wajib Jumaat. Pasal flight ni kita tak boleh nak pilih-pilih. Atau naik kapal laut atau naik kereta api yang tak boleh kereta api nak kena berhenti depan masjid. Bodoh rapok masuk depan masjid kereta api. Nah, ataupun maknanya naik kapal terbang kena terjun parachute mayang Jumaat dulu. Nah, jadi begitu dimaaf pada syarak ataupun kapal laut. Adapun kalau kenderaan yang kita kontrol kenderaan itu, maka wajib kita kena berhenti bila laluan kita ada mudah untuk sembahyang Jumaat dan kita keluar selepas subuh. Adapun keluar daripada belum subuh, maka terlepas daripada sembahyang Jumaat, melainkan haramnya kalau kita memang niat keluar supaya tak boh sembahyang Jumaat. Tidak boleh gitu. Soalan yang ketiga, lisan. Siapa dia? Baik, faham dah. Soalannya apa hukum kita lompat mazhab? Mazhab ni mazhaba ilaihil imamul mujtahid. Perkara menjadi pandangan, menjadi laluan bagi imam-imam mujtahid. Maka kita bermazhab Syafi'i, kemudian kita nak ambil mudah supaya kita tak batal wuduk, kita serta dengan opang, kita keramah dalam Masjidil Haram, kita pun bakal lepak mazhab Maliki contohnya. Jawabnya, hukumnya kalau begitu diharuskan. Yang haramnya kita ikut ini, ikut itu, ikut ni pula, ikut ni pula. Tujuan nak mudah saja, tak ambuh payah. Maka tu baru masuk dalam tatabu' rukhas, haram dalam Islam. Dalam bab ni wuduk ambil gini senang, dalam semayang hak ni gini, ni tak payah baca, hak ni kita buat gini pula, hak ni bahang Maliki separuh, ni separuh, tak boleh. Dipanggil bermain-main dalam agama. Tapi kalau kita rukhsah, kita musyaqqah kepayahan, umpamanya orang sakit. Orang sakit, jumhur ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali tak boleh semayang jamak. Melainkan pendapat Imam Malik. Maka sakit dia berat, nak mayang 3-2 kali, letih dia. Nak akad lagi, nak ambil wuduk lagi, maka kita suruh ayah kita semayang jamak selalu dah. Pas mayang Zuhur, mayang Asar selalu. Kaki orang Asar tak payah mayang dah, ayah tidur lah pasal sakit berat. Ada taklid mazhab Maliki. Tapi kalau tak sakit nak taklid, tu baru bermain-main dengan agama. Faham? Habis dah 3 orang, nak lagi? Satu ke? Tak pakai tudung. Soalan dia pelik juga. 2 orang perempuan, seorang pakai tudung tak solat, kalau seorang tak pakai tudung solat, jadi mana dosa lebih besar? Gitu. Dosa besar ni yang pertama sekali syirik. Alhamdulillah dua-dua ni tak syirik tak, tak kufur, tak pakai tudung dan tak semayang. Lepas pada tu meninggalkan semayang. Meninggalkan semayang. Kita buka dalam bab hudud, dia ada bab meninggalkan semayang. Meninggalkan semayang ini hukumannya berat. Nak tahu dosa tak berat tak banyak mana, tengok hukuman hudud dia. Hudud orang yang tidak semayang, hukuman mati. Walaupun ada mengatakan dipenjarakan dulu, tak, kemudian enggan juga mengerjakan solat, dihukum mati mandatori. Adapun hukum tidak pakai tudung, tidak ada pun hukum yang mengatakan kena hudud. Menunjukkan ni lebih ringan. Tak pakai tudung semayang, dia masih tunduk sujud kepada Allah. Hak ni tak mau sujud kepada Allah. Jahat daripada iblis lagi. Sebab tu orang yang meninggalkan semayang tarikus solah, yang pertama hukuman dia kufur bila dia kata solat tidak wajib. Yang kedua, dia kata solat itu wajib, cuma dia malas, maka dia dikenakan hukuman yang berat. Baiklah, kita ambil kau yang paling lemah, dipenjarakan, tidak dibebaskan sampai dia bersetuju untuk mula bersolat. Ada pun tak pakai tudung saja, hukumannya ditakdib.
Bawa jabat agama, tahan dia, beri dia kaunseling. Adik pakai tudung lah. Kalau pakai tudung, dah kena seksa di akhirat dan itu panggil takdib. Dia ajar adab dia. Nampak tak? Bukan kita bersetuju tak pakai tudung, tapi nak khabar dosa tak semayang sangat besar. Dah? Boleh? Lagi ada lagi soalan, nak tutup kedai tak? Lengoh dah orang duk ayung dah tu. Nah. Baik. Baik, faham dah soalan. Pelakon-pelakon yang dulu dia berlakon filem, lepas tu dia mati dah. Lepas tu sekarang kita tayang balik filem dia. Apa hukum? Gitu. Jawabnya tengok. Jikalau lakonan itu tidak haram, maka tidak haramlah. Kalau lakonan itu yang mengaibkan, maka jadi haram. Faham tak? Bisnes kau. Jadi kalau dia lakonan bukan makna haram. Waktu dalam Islam tak haram filem, tak haram drama, tak haram muzik, tak haram sokang. Tapi ada filem yang haram. Berapa filem tu haram? Kerana namanya filem. Tak, kerana ada lakonan yang tak baik. Betul tak? Jadi kalau lakonan menepati hukum syarak, haram tak? Tak haram, cuma kalau pihak keluarga memberi keizinan, maka itu adalah harus pada syarak. Nak orang tanya Syekh Atiyah Saqah, kita rakam dalam kaset benda yang baik. Kita mengaji, kita azan dan sebagainya, lepas tu tuang dia mati. Nak kemudian dipasang kaset tu, dapat tak pahala tuang ni? Dia kata ya, dapat pahala. Macam kaset CD ke Syekh apa benda ni? Syekh Mahmud Khalil. Nak? Meninggal lama dah, kita pasang, boleh pahala ke dia. Maka gitu juga dia kata dengan rancangan televisyen. Kalau benda yang dia buat tu benda yang baik, kita pasang lagi, dia dapat pahala. Kalau benda tu yang bukan haram, tetapi bukan perkara yang baik, benda harus sahaja, maka tidak jadi rosak apa-apa. Yang jangannya benda yang haram dia buat. Dalam lakonan tu dia peluk bini orang, haram lah tak? Lepas tu kita tayangkan balik, maka susahlah dia di alam barzakh. Itu masalah dia. Soalan yang terakhir malam ni. Baik. Jimak beli rumah. Gini, cara yang terbaik nak beli rumah, nak mengelakkan daripada riba. Kereta ke, faham? Mesti rumah tu ada tuang punya. Nampak tak? Kita nak beli rumah bukan beli dengan bank. Cara riba ni gini, kita nak beli rumah daripada orang ni, tak ada duit. Orang ni tak mau bayar bulan-bulan gitu. Dia nak cash. Maka kita pinjam dengan bank. Faham? Bank bayar ke dia cash. Kita bayar bulan-bulan, ada interest. Sini riba. Caranya ambil tuang punya rumah, bawa pergi ke bank. Faham? Nampak lagi? Dan akad di situ. Kata tuan rumah, saya jual rumah ini kepada awak. Pihak pegawai bank kata saya beli dengan harga RM100,000. Kemudian kita yang hadir bersama pula. Bank kata saya jual rumah ini kepada awak secara ansuran. Harganya RM140,000. Bayar RM1,000 sebulan. Halal pada syarak. Jadi kita buat pinjaman tak? Tak ada. Kita beli bayar sikit-sikit. Faham lagi? Dah tu RM140,000, riba tak? Tak. Dia beli 100, jual RM140, bukan riba. Yang riba ni kita pinjam ke bank. Pinjam 100, bayar RM140. Faham tak? Itu cara terbaik. Baik bidamin ajib. Ya? Jangan akad tu. Jadi hak persen tu, kata ulama, jikalau duty perkhidmatan, duty perkhidmatan ni yang banyak dalam skim Islami, setengahnya haram. Sebab apa? Masih menekan pembeli, tetapi pihak yang membeli sudah tidak berdosa. Faham lagi? Pihak bank sudah berdosa walaupun nama Islami.
tidak ada riba. Boleh gitu? Kena soalan lagi. Ni lah tak biar. Satu lagi soalan. Istimewa kat malam ni. Baik. Tak dengar. Tok Imam tak boleh gaji. Benar? Takbir tak bunyi. Baik. Takbiratul ihram, hak mula-mula kita berdiri, rukun semayang. Nabi tak pernah tinggal. Inilah permulaan semayang. Kalau katanya semayang masuk dengan apa? Dengan takbir. Huruf apa? Huruf ra. Semayang keluar dengan apa? Dengan salam. Huruf benda? Huruf mim. Siapa yang sudah takbir, maka dia terus masuk dalam semayang. Kalau tak masuk lagi takbir, tak habis takbir, belum masuk dalam semayang. Jadi kena sebut 4 huruf. Alif, lang, lang, he, alif, ka, bera. 8 huruf. Allahu Akbar. Baru dikatakan bertakbir. Bila bertakbir, haram keluar daripada semayang. Nampak tak? Kalau solat fardu, kalau solat sunat, makruh keluar. Maka sahabat-sahabat meriwayatkan, semua dia dengar Nabi bertakbir. Karena Rasulullah iza qama ila salah, bila Nabi berdiri nak semayang, qala, Nabi kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat dengar. Maka ulama-ulama di kalangan sahabat sendiri pun mensyaratkan hendaklah takbir itu dengan berlapaz. Kau ni perkataan. Apa kau? Al-kau huwal lafzu, mesti berlapaz. Apa makna lapaz? Al-lafzu huwas sautu, mesti bersuara. As-sautu mesti isma' sekurang-kurangnya binafsi, dengar di telinga sendiri. Jadi ramai terima Allah. Habis. Bahang di puting beliung separuh. Jawabnya kalau memang dah berbunyi tapi kita je tak dengar, sah. Tapi kalau memang tak bunyi, tidak sah. Mak tu belajarlah. Belajar sebut betul se. Belajar kena tahu syarat sah takbir. Dalam kitab Hidayatul Sibyan tu berbelah syarat sah takbir. Mesti berbunyi 8 huruf. Alif, lang, lang, he, alif, ka, bera. Setengah tu tak bunyi langsung. Kodok-kodoknya kosong. Ambil siku lapuk kita pada gitu. Bunyilah takbiratul ihram rukun qauli. Rukun maknanya ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Perkara yang mesti ada. Kalau tak ada, tak sah. Kemudian qauli, mesti bersuara. Sekurang-kurang kita seorang dengar. Tu semasalah. Dah tak faham, tak belajar. Takbir lama mana mayang? 8 tahun dah, tak sah bersa. Assalamualaikum, tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mengingat minta dekah masa malam. Assalamualaikum. Faham? Biar comel lah semayang. Hak lain kita dah rot cetan dah. Dalam bekerja kita lupa Allah dah. Kita balik jumpa tengok anak bini kita lupa Allah dah. Tak molek dah, betul tak? Dalam semayang we molek tu je modal kita. Kalau tak bunyi tak sah. Setengah tu pula Tok Imam perlahan bunyi dah, perlahan tak bagus kau. Menyusahkan makmum. Ada Tok Imam perlahan Allah. Makmum apa? Dah tahu nak buat benda. Kalau orang belakang Tok Imam nampak, betul tak? Dah kalau macam ramai gini, kalau kau puan tutup tabir, macam main speedboat control. Biar kuatlah, sunat kuat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Seronok dah orang dengar. Senang duduk belakang lori, duduk belakang bangunan, duduk celah kalah, duduk belakang lapu. Senang saja ni. Dah kena makcik tua, hak dari 17 boleh tahan 71.
Orang salah dia dah rokok ni. Dah dengar? Nak nyanyi ha. Nah. Perlahan sangat. Kuatlah. Takbir iman kuat. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Selesa dah makmum. Oh sedap. Makmum jangan kuat, perlahan. Ni dak tok imam perlahan, makmum kuat. Pening kepala bahan daun ketung belaka. Orang tengah sujud, makmum mari. Allahu akbar. Makmum akak kepala. Cih, natang ni. Punah jahanam habis semayang. Tak? Ha. Dah tok imam slow. Tok imam. Orang puan duduk belakang tu, kenapa ni ya? Rokok dok lagi. Dah tanya sebelum, rokok dok lagi. Tanya. Ni masalah. Dah bukan kita nak kata ke orang, tapi betul gitulah. Biar comel. Imam biar jelas molek. Nak? Dalam salam slow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang belakang tu dengar tak? Tak dengar. Dia tak salam, orang baliklah ke dia tayak. Faham tak? Ada. Salam molek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Puas hati. Nak? Ha, tu kau nak pandai. Faham? Tak faham? Nah, angguk kan? Dakwah juga, bukan tak imam sini. Neh. Ha. Baik, insya-Allah kita akan bersambung lagi di Masjid Pasir Mina. Dan kita mohon maaf kerana mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang betul semuanya daripada Allah, yang salah kita sendiri yang melakukan kesalahan. Mudah-mudahan sedikit maklumat, info, ilmu untuk kita amalkan dalam baki kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.